Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan kelas kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Okey. Jadi hari ini kita akan buat perbincangan mengenai tajuk subtopik kita itu luas poligon. Okey. Jadi sebelum presenter bentang, cikgu akan bincang dulu latihan tugasan minggu lepas. Okey, yang mana boleh katakan penghantaran tugasan kurang memuaskan. Okey. Kita hantar tu cikgu akan mark kosong. Okey, dan kamu jangan pandang remeh tugasan-tugasan ni sebab dia akan efek kamu punya markah PBD, pentaksiran dalam bilik darjah. Markah tugasan ni akan menentukan kamu akan dapat TP berapa, 1 ke 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Cikgu cuma nak tengok komitmen kamu sahaja. Komitmen kamu menyiapkan tugasan. Okey, salah ke betul? Cikgu tak tengok yang tu. Cikgu cuma tengok komitmen kamu buat dan hantar tugasan. Sebab dekat last result PBD kamu tu dia ada satu kolom nilai murni. So nilai murni itulah yang adakah kamu bersungguh-sungguh ataupun adakah kamu sambil lewa. Kat situ cikgu boleh buat report. Okay. Alright, kita teruskan. Jadi soalan pertama, tugasan luas poligon yang cikgu bagi kat JC pada hari Ahad lalu ialah, soalan pertama ni dia kata dengan mempertimbangkan luas segitiga PQR, tunjukkan bahawa titik-titik PQ dan R adalah segaris. So cikgu mention sebelum ni, dalam PDPR kita pada hari Ahad lepas, segaris maksudnya luas sama dengan berapa kalau segaris? Kalau titik-titik itu berada dalam keadaan segaris, kita kira luas dapat berapa? Kosong. Okey. Luas poligon sama dengan kosong. So kita akan cari luas poligon. Okey, 1/2. Okey, ambil titik apa dulu? Cikgu ambil titik P dulu. 2, 5. And then Q, -1, -1. And then R, -4, -7. And then ambil balik 2, 5. Okey, yang ni yang kita akan kira. Okey, lepas tu 1/2. Okey, dia konsep luas poligon kena ambil atas dulu nah. Kena start dengan nombor 2. Kena start dengan nombor 2 darab dengan -1. Andai kata kalau kamu ambil 5 dulu, konsep salah. Bila salah dia akan efek jawapan. Andai kata kamu kata cikgu, kalau saya kira hari tu dapat sama, okey, dia mungkin kebetulan sahaja. Mungkin kebetulan akan dapat jawapan sama tapi sebenarnya konsep tu salah. Jadi kita kena ikut konsep. Kita kena start atas dulu 2 darabkan dengan -1. Okey, 2 darab -1 dapat -2. Okey, kita akan tambah dengan -1 darab -7 iaitu 7 tambah dengan -4 darab 5 iaitu -20. Okey, sekarang cikgu nak patah balik ke depan, nak buat yang bawah pula. Okey, so bila kita pindah ke bahagian bawah, kita kena letak operasi tolak. Okey, 5 darab -1, -5 tolak. -1 darab -4, 4 tolak. -7 darab 2, -14. Okey. So yang inilah bila kita kira, dalam modulus tu kita akan dapat kosong. So automatik luas dia kosong. Jadi kita pun tulislah tertunjuk. Okey, tertunjuk. Ataupun dalam English tulis proof lah. Proof, terbukti. Okey. Soalan yang kedua, dia kata dia segi 4 selari. Jadi bila tengok segi 4 selari, dalam minda kamu kena ada satu ilmu ni. Kena ada satu pengetahuan bahawa bila bersilang, titik ni dah titik tengah. Titik ni adalah titik tengah di antara QS dan titik tengah juga kepada garisan PR. So dia nak suruh cari luas segi 4 selari PQRS. Daripada gambar aja kita Q kita complete dah titik koordinat, R pun complete, S complete, P saja yang belum
belum complete. Tapi kita tahu titik P ni berada di atas spaksi X. Bila berada di atas spaksi X, Y-nya kosong. So untuk titik P, kita tak tahu koordinat X sahaja. Y kita tahu dia kosong. Okey. Kemudian, kita nak mencari dulu titik P. Sebab titik P ni kena cari dulu X dia baru boleh cari luas segi 4 selari. Untuk mencari titik P, kita perlu guna titik tengah ni. Titik tengah ni dengan R akan dapat titik P. So nak cari titik tengah ni kita akan guna garisan QS. Okay, so titik tengah QS. Titik tengah QS sama dengan 4. Untuk X dia Q4 dan S4. Kita tambah. 4 tambah 4 bagi 2. Manakala untuk Y dia 6 tambah dengan negatif 2. Kita akan bahagi 2. So, titik tengah dia kita akan dapat 4, 2. Okey. Kita akan dapat di tengah dia 4, 2. Okey. Now, untuk titik P ni kita nak cari X. Y kita ada dah kosong. Kita nak cari X, kita fokus dekat koordinat X sahajalah. Okey, iaitu XP ni tambah dengan XR iaitu 7. X tambah 7, kita bahagi 2, kita akan dapat koordinat X yang titik tengah ni, 4. Akan dapat 4. Okey. So X ialah 2 kali 4, 8. 8 tolak 7, X ialah 1. So kita kata koordinat P kita ialah 1, 0. Okey, now koordinat P dah ada, kita akan cari luas. Okey. Luas dia 1/2. Cikgu akan start dengan titik Q dulu, 4, 6. Kemudian titik P, 1, 0. Titik S, 4, negatif 2. Titik R, 7, 5. Kemudian titik Q, 4, 6. Okey. 1/2. Kita akan start dengan atas dulu. 4 kali 0, 0. Nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa untuk kosong ni. 0 tambah. Okey, hak atas ni kita tambah semua nah. 1 darab negatif 2 dapat negatif 2. Tambah 4 kali 5, 20. Tambah 7 kali 6, 42. Okey, kita nak pergi pula patah balik ke depan tapi kat bawah kita akan tolak. 6 kali 1, 6 tolak. 0 kali 4, 0 tolak. Negatif 1, negatif 2 darab 7. Negatif 14 tolak 5 kali 4, 20. Okey. So dalam tu kita akan kira dia semua sekali modulus akan dapat 48. So dapatlah jawapan dia 24. Okey. Cikgu sambung soalan yang ketiga. Okey. Kalau ada masalah interrupt sajalah. Okay, bucu-bucu sebelah segitiga, kita ada segitiga A, B, C. Dia beri luas segitiga itu ialah 30, cari nilai P. So dia dah beri luas kita 30. Maksudnya luas dia ni 30 sama dengan formula luas lah. 1/2 modulus. Okey, ambil A dulu. 52. Kemudian B, 46. Kemudian C, P negatif 2. Kemudian A, 52. Okey, so cikgu suka style cikgu, 2 ni cikgu pindah siap-siap kat sini. So jadi 60. So 1 kali dengan modulus ni dia akan jadi 1 tu akan dapat balik modulus tu lah kan. So dia akan jadi, kita akan start buat shoe list. 5 darab 6, 30 tambah 4 darab 2, negatif 8 tambah P kali 2, 2P. Okay, nak patah balik ke depan, tolak. 2 kali 4, 8 tolak. 6 darab P, 6P tolak. Negatif 2 darab 5, negatif 10. Okay. Jadi selesaikan kat dalam tu, kita akan dapat 24 tolak 4 P. Kita nak cari nilai P. So modulus ni akan hilang kalau kita buat 60 ni plus minus. Dia akan jadi modulus hilang. Barulah kita boleh kira P. Macam mana? Satu buat positif, satu buat negatif. Okay. Ni belah positif. 24 tolak 4P.
Yang ni belah negatif. Negatif 60 sama dengan 24 tolak 4P. Okey, so kita kira lah. Nah, 60 tolak 24, 36 sama dengan negatif 4P. So, P lah negatif 9 untuk 60 yang positif. Untuk yang negatif ni, 24 pindah belah kiri jadi negatif. Negatif 84 sama dengan negatif 4P. So, P lah 21. Okey, tinggal saja jawapan macam tu. Tak payah nak kalau-kalau buat hashtag ke, buat macam ni ke, tak payah. Dalam exam SPM tak payah. Dalam SPM, dalam exam langsung, jangan buat apa-apa tanda jawapan akhir. Tinggal je macam tu. Okey. Seterusnya soalan yang keempat. Luas sebuah segi empat selari dengan bucu A, B, C, D ialah 23 unit. Tunjukkan bahawa 2Q tolak 3P sama dengan 18. Okey. So dibagi tahu luas 23, maksudnya kita akan guna formula luas poligon lah ni. Okey, 23 sama dengan 1/2 modulus. Cikgu akan mula dengan titik A, negatif 1, negatif 2. Titik B, 1, negatif 1. Titik C, 3, 4. Titik D, dia guna P dan Q. And dia ambil balik A, tutup. Okey. So macam, okey, cikgu akan pindahkan 2 ke sana. Cikgu akan dapat 46. 46 sama dengan, okey. Negatif 1 darab negatif 1, 1. Tambah 1 darab 4, 4. Tambah 3 darab Q, 3Q. Tambah P darab negatif 2, negatif 2P. Okey, nak atas balik pergi ke depan, tolak. Negatif 2 darab negatif 1, negatif 2. Tolak. Negatif 1 darab 3, negatif 3. Tolak. 4 darab P, 4P. Tolak. Q darab negatif 1 ialah negatif Q. Okey. So, yang dalam modulus ni, selesaikan mana yang boleh selesaikan. Kamu akan dapat 10 tambah 4Q tolak 6P. Okey. So, kita nak tunjukkan ni, kita tengok daripada soalan bagi modulus tak ada. So, kita akan hilangkan modulus. Akan jadi plus minus 46 sama dengan 10 tambah 4Q tolak 6P. Okey, so kita tak boleh nak tunjuk lagi. Kita akan pecahkan dia kepada dua bahagian. Satu positif, satu negatif. Okey, belah positif ni kat sini. 10 tambah 4Q tolak 6P. Belah negatif kat sini. Sama dengan 10 tambah 4Q tolak 6P. Okey, bawa 10 ni. Bawa 10 ni ke kiri. Jadi tolak dia akan dapat 36. 36 sama dengan 4Q tolak 6P. Okey. Okey, dah nampak sama dah ni. 36, sini 18, sini 2, 3. Maksudnya dia ringkaskan persamaan ni dengan dia bahagi 2. Habaklah tunjuk kata kita bahagi 2. So dapatlah 18 sama dengan 2Q tolak 3P. Settle. Habis tu yang ni nak buat apa? Ini tinggal je. Tak payahlah nak sambung buat sebab kita dah tunjuk dah kat sini. Dah tunjukkan dekat sini. So, kita tulis tertunjuk. Okey. So, ada soalan setakat tu untuk tugasan minggu lepas. Yang dah hantar, cikgu baru submit yang belum hantar. Sebab yang tak hantar tu senang je. Cikgu pun cuma markah kosong semua. Cikgu pun return dah kat mereka. So, yang hantar kat cikgu akan tanda dan bagi markah. Okey? Okey. Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita teruskan dengan latihan intensif 7.3. Okey. Hazrul Hakim ada? Ada ya. Teruskan. Latihan intensif. Soalan nombor 1. ABCD ialah sebuah segi empat selari dengan penjuru-penjurunya bertemu di E. Diberi A negatif 5.3, B kosong negatif 2 dan C 3, 5. Cari koordinat D dan E. So, formula yang digunakan adalah formula titik tengah. Ambil
X apa darab 1 dengan apa dia 1 per dengan 2, Y 1 tambah Y 2 per dengan 2. So titik tengah dia akan dapat negatif 5 tambah 2 per 2, 3 tambah 5 per 2. So titik tengah dia akan dapat negatif 1 per 4. Negatif 1, X tambah 0 per 2, Y tambah negatif 2 per 2 dapat 4. So X dia akan dapat negatif 2, Y dia 10. Jawapan dia, D akan dapat negatif 2 dan negatif 2 per 10. Untuk B pula, guna formula luas poligon. Macam cikgu terang dekat soalan nombor 2 tadi je. Apa dia, senaraikan, lepas tu darab silang. Okey. Saya. Lepas tu selesai. Cikgu dah terang. Okey. Tak apa. Okay, thank you Hazrul. Ya. Alright. Okay, terima kasih. Jadi cikgu conclude balik ya. Okay, Hazrul Hakim dah tolong lukis kat kita kat sini. Cuma Hazrul Hakim dia kata perpenjuru-perpenjurunya bertemu di E. So kita tak payah guna M lah, kita guna E. Dia dah bagi dah huruf dia. Okay. Jadi soalan ni macam soalan tugasan ni kat atas tadi. Yang mana kita nak mencari koordinat D dan E. So E ni memang guna titik tengah menggunakan garisan A dan C. Ya, so negatif 5 tambah 3 bahagi 2. 3 tambah 5 bahagi 2. Okay, so ni E nah, guna huruf E sebab soalan kata dia E. Okay. Kemudian nak mencari D ni betul, cikgu faham. Cuma cikgu kalau boleh buat tulisan, macam kata? Cara kerja bagi kemas. Sebab sini nampak koordinat. Lepas tu sini ada sama dengan kiri kanan pula. So kalau boleh buat lagi kemas iaitu macam ni. Yang ni duduk sekali. Yang ni duduklah belah lain. Jangan buat sekali satu garis macam tu. Maksudnya negatif 1 sama dengan X tambah 0 per 2. Tak letak dalam koordinat. So dapatlah X sama dengan negatif 2. Kemudian yang kedua pula buat Y tambah tolak 2 per 2 sama dengan 4. Dia dapat jawapan. Macam tu. Tak payah buat dalam bentuk ada kurungan pula kat tengah ni, tak payah. Okay. So dapatlah D negatif 2, 10. Sekarang kita dah ada titik A, B, C, D dengan lengkap. Now nak mencari luas segi 4 selari. Okay. Kat sini, Hazrul Hakim dia tersilap konsep sedikit. Yang mana dia ambil yang bawah dulu. Dia ambil 3 kali kosong. Kosong. Kemudian tolak negatif 2 kali 3. Negatif 6. Okay, konsep sebetulnya kita kena ambil yang atas dulu. Kena ambil yang atas dulu. So, cikgu akan potong bahagian ni. Okay, cikgu akan tulis baru kat atas ni. So, 1 per 2, negatif 5, darab negatif 2 ialah 10 tambah 0 kali 5, 0 tambah 3 kali 10, 30 tambah negatif 2 kali 3, negatif 6. Dia nak bagi ke depan tolak. 3 kali 0, 0 tolak. Negatif 2 kali 3, negatif 6 tolak. 5 darab negatif 2, negatif 10 tolak. 10 darab negatif 5, negatif 50. Okay. So bila buat benda ni, dapatlah jawapan. Yang ni cikgu akan dapat 10 tambah 30, 10, 30, 40, 40 tolak 6, 34. Okay, so cikgu akan dapat ada modulus nah. Dapat sini 3, 4. Kemudian yang ni tolak 0, 6 tambah 10 tambah 50. 66. Okay. So daripada situ dapatlah 100 modulus. Sebabkan dalam modulus ni dah positif, kita boleh darab terus. 1 per 2 kali 100 dapat 50. Okay. Right. Seterusnya. Zakir beritahu cikgu dia ada meeting untuk program petang ni. So cuma nak tahu dia dah masuk ke belum. Rasanya belum tu.
Okey, tak apa. Okey, soalan Zaki, rhombus, PQRS. P ada koordinat lengkap 33, Q ada H, R, S ada K. Cari nilai H dan nilai K. So kat sini Zaki dah lukis rhombus dan dia dah letak titik P, Q, R, S. Okey. Jadi bila dia nak cari nilai H dan nilai K, okey, sini titik tengah juga nah. Konsep dia sama macam segi empat selari. Okay, so cari dulu titik tengah PR. Okey, 3 tambah negatif 5 bahagi 2. Untuk koordinat Y, 3 tambah negatif 1 bahagi 2. So titik tengah ni dia akan dapat negatif 1, 1. Okey. Jadi kita akan guna nilai titik tengah negatif 1, 1 ni menggunakan garisan QS. Okay, yang mana, okey, Zaki asingkan dia buat koordinat X dahulu, iaitu H tambah 0 bahagi 2 dapat negatif 1. Yang ni. So dapatlah H dia negatif 2. Manakala untuk koordinat Y, dia buat K tambah 3 bahagi 2 sama dengan 1. Okay, dapatlah K 1. Selesai yang tu. Kemudian luas rhombus. So kita dah ada nilai H, nilai K. Kita akan guna formula luas poligon. Okey, cikgu nak check. 3 kali 3, 9. Tambah negatif 2 kali 1, 2. Negatif 5, negatif 1, 5. 0, 3, 0. Kemudian dia tolak. Okey, ni negatif 6. Yang ni negatif 15. Yang ni 0. Yang ni negatif 3. Okey. So dia dapat 40. 1 kali 40 unit. Okey, selesai. Okey, Afrina memang tak respon pun mesej cikgu. Jadi kita teruskan. Okey, penyelesaian ni cikgu ambil daripada skema cikgu lah. Okey, dia beri titik A, B, C cari luas. Simple saja, terus cari luas. Okey, so susun titik A, B, C, A. Ni titik A, B, C, A. Kemudian dari atas dulu, negatif 1 darab 1 dapat negatif 1 tambah 2 darab 9, 18 tambah 6 darab negatif 5, negatif 30. Kemudian tolak negatif 5 darab 2, negatif 10. 1 darab 6, 6. Negatif 9 darab negatif 1, negatif 9. Selesaikan dapat 0, dapat 0. Jadi berdasarkan jawapan di A, apakah yang dapat kita katakan tentang titik A, B dan C? Disebabkan luas sama dengan 0, kita tahu luas 0 maksudnya titik tu berada pada satu garisan. So kita boleh buat conclusion bahawa titik A, B dan C adalah segaris. Okey. Seterusnya soalan ni cikgu assign dekat Taqiyuddin. Sama juga tak ada respon. So ni jawapan skema cikgu bagi Cari luas bagi poligon dengan bucu-bucu. Ada berapa bucu ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucu. So ni poligon ni hexagon. So kalau ada 6 bucu dalam susunan koordinat dalam formula luas poligon mesti ada lebih satu kan? Iaitu kena ada 7. Sebab yang depan ni kena tulis sekali lagi di belakang sekali. Okey, kemudian kita akan buat shoelace. Saya baru hantar bagi tadi cikgu. Ni, saya baru hantar dalam WhatsApp je. Ni baru masuk ni 2 minit yang lalu. Line Taki hantar aku apa? Saya dah buat dah. Saya ingat kena hantar waktu ni, waktu back. Oh, kena next tak apa dah. Yang ni cikgu explain kan. So next time kalau cikgu assign kat Taki, Taki hantar awal tau. Kalau boleh macam kelas hari ni Taki hantar malam. Sebab cikgu nak combine ni lah macam solution nak combine, cikgu nak share screen sekali. Boleh? Baik je. Alright, okay. So yang ni tak apa. Cikgu teruskan Okay, 5 darab 6 ni 30 tambah 2 darab 2, 4 tambah negatif 3 kali 0, 0. Tengok dia tak tulis. Tak apa. Macam cikgu kata tadi, 0 tak tulis tak apa. Kemudian sambung balik. Negatif 4 darab negatif 3, 12. Negatif 1 darab negatif 2, 2. 3 kali 2, 6. Okey, nak patah balik mai depan. Letak tolak. 2 kali 2, 4. 6 darab negatif 3, negatif 18. 2 darab negatif 4, negatif 8. 0 dia tak tulis. 3 kali 3, 9, negatif 9, negatif 2 darab 5, negatif 10. Okay, dan selesaikan dapatlah 47, 1/2 unit.
tolong berhati-hati kalau dia bagi bucu yang banyak. Terutamanya shoelace ni kalau boleh setiap koordinat ni jarakkan, jangan buat dekat-dekat sangat, nanti kamu confuse. Okay, jarak tu panjang mana cikgu? Ikut skor lah, asalkan nampak lah ada gap antara titik 52 dengan 26 tu. Okay, dan cuma cikgu pesan jangan dekat sangat sahaja sebab takut kita yang keliru lagi. Yang ni dah darab ke belum kan? Okay. Okay, Ainul ada? Ada cikgu. Okay, teruskan Ainul. Okey, soalan bagi A 5 negatif 1, B 3 dengan C negatif 6 P. Lepas tu dia bagi luas segitiga ABC ialah 19 unit. Lepas tu kita susun ikut formula poligon tu 1/2. Lepas tu kita susun yang dia jadi A, B, C, A. Lepas tu 5 kita darabkan dengan 3 dapat 15. Lepas tu 3 darab P dapat 3P dan dengan negatif 6 darab negatif 1 dapat 6. Kita bubuh kurungan, lepas tu kita tolak dengan negatif 1 darab dengan 3 dapat negatif 3. 3 darab negatif dengan negatif 6 dapat negatif 18. Dengan P darab 5 darab 5P. Lepas tu kan 1/2 tu kita darabkan dengan 16. Dia akan dapat 32. Lepas tu dia kan still ada 1 tu, so kita kena bubuh positif negatif dekat 32 tu. Lepas tu bila kita buka kurungan, 15 tambah 6 dapat 21 tambah 3P tambah negatif 3 tolak 18 dapat dengan negatif dapat 21 tolak dengan 5P sama dengan positif negatif 32. Lepas tu kita pemudahkan lagi dapat 42 tolak 2P sama dengan positif negatif 32. Lepas tu kita asingkan yang negatif dengan positif. Kita buat yang positif, 42 tolak 24 sama dengan 32. 42 tolak 32 dapat 2P, 10 sama dengan 2P, so P sama dengan 5. Lepas tu untuk yang negatif, 42 tolak 2P sama dengan negatif 32. 42 tambah 32 dapat 74 sama dengan 2P, so P dapat 37. Okay, I know. Thank you. So penjelasan pun jelas, cikgu rasa cikgu pun tak perlu nak ulas ya. Dia direct sahaja cari nilai-nilai P, okay. Cuma tadi cikgu dengar Ainul sebut satu, modulus kan. Modulus, nak hilangkan modulus, dia kena letak plus minus dekat sama dengan ni. Okay. Kenapa jadi 32 ni? Sebab Ainul pindah 2 ni, darabkan dengan 16. Okay, selesai yang tu. Seterusnya, Alia Batusha ada? Line dia slow cikgu. Line dia slow, okay. Alright, so diberi titik. Okay. Yang ni memang ala-ala macam soalan SPM. Kenapa cikgu macam tu? Sebab cikgu pernah kata kat kamu kan. Okay, SSM sekarang ni dekat SSM tahun lepas. 2 tahun lepas dan tahun lepas soalan SPM ACMAT dia lebih kepada algebra. Maksudnya dia tak guna nombor, dia guna ungkapan algebra. Macam koordinat P ni 2, 2R tolak 1, Q, R tolak 1, R plus 1. Ini titik R, R plus 3, kosong. Okey. Jadi kita memang kena pandai lah. Bukan kena pandai. Memang kena, tak boleh silap dalam kita kembangkan algebra, kita faktor ke, macam tu. Okey, tapi konsep dia masih menggunakan konsep luas poligon yang sama. Dia kata PQR terletak di satu garis lurus yang sama. So kita akan tahulah bahawa dia sama dengan kosong. Okey. Okey, yang ni kena letak betul-betul bagi nampak jarak macam titik P ni. Titik P ni 2 dengan 2R tolak 1. Okey. Kat sini Alia letak kat sini 2R tolak 1. Q kat sini. Dan R tambah 3 kosong kat sini and then P balik. P, Q, R, P balik. Okey. Kemudian dia buat sama. Kita kaedah konsep shoelace sama. Ambil 2 darab dengan R plus 1. So bila 2 darab R plus 1, tengok ni Alia dah darab siap-siap dapat 2R tambah 2. Kemudian R tolak 1 kali kosong tak payah tulis. Okay, yang ni pula R tambah 3. Hak ni dia buat dah. Yang ni tak payah tulis kan sebab darab dengan kosong kan, dapat kosong. Kemudian yang ni, R tambah 3 darab dengan 2R tolak 1 dia akan dapat ni, dia expand dah siap-siap. Okay.
Kemudian kita patah balik ke depan. 2R tolak 1 darab R tolak 1 didapat kat sini. Dan R tambah 1 darab R tambah 3 didapat kat sini. Okey, yang kosong kali 2 ni tak payah tulis. Okey. Dah dapat yang tu. Selesaikan dulu kurungan yang pertama. Yang kedua. Okey, kena letak sama dengan kosong kat sini. Okey. Dah selesaikan dua-dua kurungan tu, baru buka kurungan tu. And then selesaikan sehingga dapat general form persamaan bentuk arm quadratic equation. Okay. Alright. So, okay. I know dapat negatif R square plus 6R minus 5. Kemudian dia convert R square ni kepada positif. Okay, sebab kita nak guna calculator. Okay, nak guna calculator, A kita kena positif. Okay. So bila dia ubah negatif ni jadi positif, maka positif dekat 6R pun kena tukar jadi negatif. Negatif ni kena tukar jadi positif. Okay, tekan calculator. Okay, dapatlah R1, R5. Kemudian kena buat factorization punya dua kurungan ni. And then cikgu kena check, pemeriksa akan check. Bila kurungan dua ni, R kali R dapat tak equation dia punya persamaan kat atas. R square dapat kan? So dapat maksudnya smooth lah dia punya working untuk factorization. So betul lah ni. Cara kerja ni betul. Okay. Terusnya Adelina ada soalan nombor 7. Ya cikgu. Okay, teruskan. Okey, nombor 7. Soalan dia 3 titik mempunyai koordinat A 8A, B negatif 1, 2, C 3, 10. Cari nilai A jika, untuk soalan A dia kata A jika A, B, C adalah segaris. Macam yang cikgu cakap tadi, kalau satu titik tu atas satu garis lurus sama dengan kosong. So kita tulis dalam 1/2 modulus, susun dia negatif 1, 2, 3, 10, 8A, lepas tu ambil balik negatif 1, 2. Kita selesaikan, ambil nombor yang atas dulu, darab silang bawah, negatif 1 darab 10, 3 darab A, 8 darab 2. So kita dapat negatif 10 tambah 3A tambah 16. So kita selesai pula yang bawah, darab silang ke atas, 2 darab 3, 10 darab 8, A darab negatif 1, kita dapat 6 tambah 80 tolak A sama dengan kosong. So kita selesaikan, dapat 6 tambah 3A tolak 6 tolak 80 tambah A sama dengan kosong. So kita pemudahkan lagi, kita dapat negatif 80 tambah 4A sama dengan 10, sama dengan kosong. So 4A sama dengan negatif 80, kita pindah jadi 80. Kita per 4, dapatlah A sama dengan 20. Untuk soalan B, dia suruh cari nilai A jika luas ABC ialah 12 unit. So dia dah bagi luas tu 12 unit, kita gantikan kosong tadi dengan 12 lah. So 1/2 modulus tu kita pindah, kita darab dengan 12. Kita dapat sama dengan 24. So selesaikan yang dalam modulus tu, negatif 1 darab 10, 3 darab A, 8 darab 2 tu kita dapat negatif 10 tambah 3A tambah 16 tolak 6 tambah 80 tolak A sama dengan 24. So kita, untuk cikgu cakap tadi, buang buka modulus tu kita jadi plus minus. So negatif 10 tambah 3A tambah 16 tolak 6 tambah 80 tolak A plus minus 24. So kita dapat 6 tambah 30 tolak 6 tolak 80 tambah A sama dengan plus minus 24. Akhir sekali kita dapat 4A tolak 80 sama dengan plus minus 24. So kita akan dapat dua jawapan. Untuk plus tu kita dapat 4A tolak 80 sama dengan 24. 4A sama dengan 24 tambah 80. So kita dapat A sama dengan 26. Untuk minus pula, 4A tolak 80 sama dengan negatif 24. 4A sama dengan negatif 24. Kita tambah 80. Dapat 56. Kita bagi 4 sama dengan A sama dengan 14. Okay. Thank you Adelina.
Okay, jadi untuk soalan pertama ni tak ada macam kita dah buat latihan sebelum-sebelum ni kan. Bila segaris samakan dengan kosong, selesaikan, dapatlah A. Okay, cuma kat sini kan cikgu perasan lah kan Delina terbuat P. Okay. Macam mana kalau dalam exam kalau soalan tanya A tapi kita terbuat P? Working kita semua betul. Okay, jawapannya markah kita ialah kosong. Okay, sebab kita tak tengok soalan. Kita tak menepati soalan tanya A, kita pergi buat P. Okay. Tapi Adelina dah nampak kesan potongan-potongan macam ni, acceptable lah. Okay, boleh dimaafkan. So, tak ada soalan kot kan? Semuanya okey yang ni? Sebab kita nak pergi kepada soalan yang ke-8. Okay, Aina ada? Ada cikgu. Okay, teruskan. Soalan 8 ni dia dah bagi 3 bucu E, F dengan G. Dekat sini dia bagi dah koordinat F dengan G, cuma E tak lengkap. Lepas tu dia kata EF dengan FG adalah sama panjang. So dia nak cari distance, dah tahu EF dengan FG sama panjang, kita masukkan je dalam formula. Okay, tolak 4 kuasa 2 tambah kosong tolak 4 kuasa 2 ni dalam formula distance sama dengan 4 tolak 8 kuasa 2 tambah 4 tolak 7 kuasa 2 ni. Lepas tu kita selesaikan, pindah-pindah, dapat K2 tolak 8K tambah 7 sama dengan kosong, dah jadi general form. Lepas tu selesaikan K tolak 7, K tolak 1, K tolak 7 sama dengan kosong, dapat K sama dengan 1 atau K sama dengan 7. Tapi kalau tengok gambar tu, K sama dengan 7 adalah jawapan yang tepat. So jawapan dia 7. Untuk B, soalan dia kata H ialah titik di atas garis Y sama dengan 11 dengan keadaan EH sama dengan GH. Sama juga soalan tadi, dapat H, kita tahu dia Y dia 11 tapi X dia tak tahu. Kita dah tahu E dengan G punya koordinat, sama juga kita masukkan dalam formula distance lagi sekali. Kita cari-cari, dapat X kuasa 2 tambah 16 sama dengan X kuasa 2 tolak 14X tambah 49 tambah 9. Lepas tu selesaikan 14X sama dengan 42, so X sama dengan 3. Koordinat terakhir H sama dengan 3, 11. Soalan B2, dia suruh cari nisbah luas EFG kepada luas sisi 4 EFGH. Soalan ni kita dah tahu setiap bucu tu koordinat dia berapa, so masukkan je dalam Shoeless method tu 1/207447807 ni. Lepas tu selesaikan, kita akan dapat 12,5 unit. Lepas tu dia nak ratio luas, so kita kena cari EFGH pula. Sama juga, dia dah bagi semua koordinat, kita masukkan je dalam formula dan dapat final answer 25 unit. Dia nak ratio, first tu kita dapat 12,5, lepas tu second tu kita dapat 25. Kita bandingkan 25/2 dengan 25 dapat 1/2 atau 12,5 per 25 dapat 1/2. Sama je tapi Okay. Okay, thank you Aina. So penerangan Aina cikgu rasa jelas. Okay. Okay, cuma kat sini soalan A tu bila dia kata K1 o K7. So kita tengok kat sini logiknya K tu 7 lah. Sebab kalau K1 dia duduk kat bawah daripada F ni kan. So kena ambil yang logik. Okay. Kemudian nak cakap pasal yang ni. Nisbah ni. Okay. Ada tak yang tak tahu dia macam mana daripada 25/2 nisbah 25 ni dapat 1/2. 1/2. Ada tak yang tak tahu? Kalau tak tahu Habat nak terang. Oh, semua orang tahu Semua orang tahu tak apa. Okay, kalau siapa yang tak Saya tahu. Okay. Macam ni. Nisbah ni dia sebenarnya per. Okay, 25/2. Okay, yang ayat nombor yang pertama. Nisbah 25. Okay. Maksud dia ni sebenarnya 25/2 per 25. Okay. So kamu tekan saja kalkulator 25/2 bahagi 25. Dekat kalkulator kamu nanti dia akan keluar 1/2. So 1/2 itulah sama juga dengan 1/2. Simple sahaja nah. Nisbah tu sebenarnya per. Bila per, guna kalkulator bahagi. Dapat 1/2. So 1/2. Okay.
Alright. Soalan yang ke-9, Aula. Aula ada? Ada cikgu. Okey, teruskan. Soalan A tu dia nak value of M. Lepas tu kita gunalah formula Shoeless tu. 1/2 modulus 0.0 PQR. Last kali kita letak 0.0 lagi. Lepas tu dekat soalan dia dah bagi dah. Yang area dia 34 1/2. Jadi kita letaklah hujung tu. Lepas tu kita darab lah bawah darab atas, atas darab bawah. Lepas tu dekat first bracket tu dia ialah total bawah darab atas, atas darab bawah minus dengan total bawah darab atas. Lepas tu sebab kita dah hilangkan modulus kat atas tu, kita akan dapat dua jawapan, plus minus. Okay, lepas tu kita simplify, kita akan dapat 1/2 bracket 28M plus 13 bracket sama dengan plus minus 34 1/2. Lepas tu kita selesaikan lah. Satu kita akan dapat M sama dengan 2, satu lagi kita akan dapat M sama dengan negatif 41/14. Jadi jawapan dia ialah M sama dengan 2 lah, sebab dekat jawapan dekat soalan tu dia dah cakap M lebih daripada kosong. Okay. Lepas tu dekat soalan B dia minta area OPR. Kita dekat sini dia tak suruh kita cari apa-apa nilai, dia cuma suruh kita cari area. Jadi kita guna macam biasa je lah formula Shoeless tu. 1/2, lepas tu point O, point P, point R dengan point O lagi. Lepas tu dekat first bracket tu total untuk atas darab bawah, second bracket bawah darab atas. Jadi selesaikan kita akan dapat final answer 17 unit cube. Okay, thank you Aula. Okay, cikgu tak ada. Cikgu okay, working kamu mudah difahami, senang membantu pemeriksaan sebab satu kan. Cuma kat sini does M dia kamu punya conclusion ni cikgu nak boleh diperbaiki. Boleh tulis macam ni. Okay, does M sama dengan 2. Habat dulu jawapan. Barulah kurungan kata sebab M lebih besar daripada kosong. Kalau kamu buat macam ni, macam kamu nak habat jawapan ialah M lebih besar daripada kosong. Tapi jawapan tu kat mana kamu ambil? M2 ke M negatif 41/14? Macam tu. So kita katalah does M sama dengan 2 sebab kita memerlukan M lebih besar daripada kosong. Macam tu. Okay. Seterusnya. Risha. Ada Risha? Ada. Okay, teruskan. Soalan satu, dia tanya jarak dalam KM stesen LRT Paya Redam dan Kampung Raja. Jadi kita guna formula jarak AB02 ikut point Paya Redam dengan Kampung Raja. Dia jadi 0.7/2 tambah 9/0/2. Jadi negatif 7/2 tambah 9/2. Selesaikan 49 tambah 1 punca kuasa. Jadi 130 punca kuasa. Lepas tu 130 kita darab dengan 100 sebab tadi kat atas dia dah cakap 1 unit bersamaan dengan 1 meter. Tapi dalam soalan dia nak dalam kiloliter pula. So punca kuasa 130 darab 100 bahagi 1000 sama dengan 1.1402 kilometer. Okay, soalan B. Soalan B dia minta luas, jadi kita guna formula luas 1/2 modulus point A, point B, point C dan point A balik. Lepas tu dalam bracket atas darab bawah yang seterusnya tu atas. Lepas tu 1/2 modulus 129. Selesaikan dapat 64.5 unit. Tapi tadi dia cakap lagi kat atas 1 unit sama dengan 1 kilometer. Dia nak dalam kilometer. Jadi kita darab dengan 0.01 kilometer sama dengan 0.645 kilometer.
Okay. Alright, thank you Alisha. Jadi soalan ni kena tengok. Okay, bila dia bagi info tambahan dekat kita. 1 unit mewakili 100 meter. Tetapi main soalan nak kilometer, not kilometer. So kena pandai ubah unit. Okay. Jawapan kita tu kita convert kepada meter dulu. Kali 100. Ni yang Alisha buat kat sini. Kali 100. Maksudnya jawapan atas ni untuk meter. Bila dia nak kilometer bahagi 1000. Okay, yang ni pula untuk soalan B ni Alisha convert siap-siap. 100 meter bersamaan dengan 0.01 kilometer. Bersamaan juga dengan 1 unit. So darab terus dengan 0.01 untuk tahu unit kilometer. Okey, kita sebenarnya dah selesai.